Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So syukur alhamdulillah hari ini bersama saya Bira Musa. Okay, so apa yang berlaku hari ni dekat konti kita. So kita ada Musa dan orang kata owner kepada Madu Bah Kelulut yang setia. So sebelum kita pergi lebih lanjut, saya memperkenalkan owner dulu. Kita ada mana nama. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nizam Ahmad atau dia pun Nizam saja. Ini saya Puan Saleh Hussein. Kami pengusaha, pengelola dan pembekal Madu Bah Kelulut Estia. Di samping tu kami ada juga mengeluarkan produk aliran lah. Sabun Madu Kelulut. Dan juga ada kami ambil produk daripada usahawan lain iaitu minyak panas propolis lah. Kami berdua masih lagi bekerja sebagai tenaga pengajar lah di salah sebuah institut di Pulangat iaitu Institut Melayu Tinggi Bela Negara Dusun 2 Pulangat. Dalam bidang, saya bidang mekanikal dan isteri saya dari bidang elektrikal lah. Background asal landscape. Landscape kita? Landscape asalnya. Oh, landscape pembinaan. Walaupun saya usahakan atau kami usahakan Madu Bah Kelulut ni, tapi masih seorang lagi lah. Masih lagi seorang lagi, tak ada nak bermadu-madu lah. Kalau kami usahakan Madu Bah Kelulut. Biasanya sebut madu ni orang fikir lain. Dan tu dah cakap kalau nak tahu madu asli ataupun madu yang tiruan, bawa balik rumah. Dia balik rumah tu kita baru tahu madu betul ke madu tak kan. Tapi tu dah buat lawak lah kan. Maksudnya mana tuan yang puan memang bukan dari segi background sains atau background madu ni bukan. Maksudnya daripada bidang yang berlainan. Bukan. Tapi dah jadi seorang usahawan, seorang pengusaha, seorang yang berjaya dalam bidang madu. Wow, hebat. Okay, so apa tu orang kata kira dari segi madu ni sebenarnya saya rasa banyak dah, ada madu kelulut, madu tualang, lepas tu ada pelbagai lagi madu kan. Cumanya apa kelebihan madu ni sebenarnya, apa kelebihan kelulut ni sebenarnya berbanding dengan madu lain? Dulu saya ucapkan terima kasih pihak Wira FM kerana sudi menjemput kami lah, dan juga kepada para penonton di Wira FM untuk kami berkongsi ilmu tentang kebaikan dan kelebihan Madu Bah Kelulut. Madu Bah Kelulut ni dalam satu kantung ataupun dalam satu sarang atau satu topping dia berbeza warna. Berbeza warna, dia takkan sama rasa mana. Allah SWT dah ciptakan madu ni, dia kata berbeza-beza warna, berbeza-beza rasa. Tapi Madu Bah Kelulut ni rasanya ada yang manis, ada yang masam-masam manis, ada yang juga yang terlalu masam, bergantung pada sumber lebah kelulut tu ambil. Dan juga warna dia berbeza-beza. Tengok pada tempat dia, pada sumber dia. Dan juga kebaikan dia banyak lah. Dia untuk merawat kencing manis, insyaAllah. Dan juga untuk merawat atau mengurangkan darah tinggi, untuk asma, sesama, gastrik. Macam saya ni, dia memang pengidap gastrik yang tegar lah. Memang masuk ke merah dalam perut, usus semua memang ada lah. Alhamdulillah dah amalkan Madu berapa lama ya? Sejak saya usahakan kelulut ni lah. Dah tak kena lah. Kiranya saya tengok sini banyak daripada fungsi Madu Kelulut ni. Senarai memang tak cukup. Dan cara minuman dia simple. Yang pertama, satu sudu besar pada waktu pagi dan satu sudu besar sebelum tidur atau malam. Saya punya pagi tu sebelum sarapan. Sebelum sarapan. 1 jam sebelum sarapan. Dia akan jadi satu untuk merawat lah. Dan dia akan detect pada badan kita yang kita tak sangka kita sakit bahagian tu. Dan saya cukup tertarik bila menyatakan kat sini gunakan sudu plastik. Saya rasa banyak orang tak tahu.
Jujur saya katakan, saya pun sebenarnya pengamal madu daripada dulu. Tapi saya pun bila kita beli, kita makan, kita pun kadang tak ada rujukan. Kadang penjual pun dia tak bagi tahu yang kena pakai sudu plastik ke apa. Jadi ada satu ketika tu saya balik rumah, memang saya tunjuk kat family saya. So family saya kata, kau makan apa? Saya buka bekas, saya makan. Tapi saya tak bagi tahu, saya tak tunjuk lah kan. Just di dapur saya buka, saya makan. Pada ketika itu mak saya datang, mak saya cakap, kenapa pakai makan sudu pakai sudu besi? Sepatutnya kena pakai sudu plastik. Pada ketika itu baru saya tahu, oh rupanya madu ni ilmu yang kadang-kadang mungkin ramai tak tahu. Mungkin kebanyakan cakap, oh madu ni lah sekadar ambil minum je. Tapi sebenarnya pantai larang pun ada juga ke sebab apa sebenarnya benda tu? Ke ada kaitan ke ataupun memang kita nak jaga kualiti madu. Kalau kita ambil sudu yang besi ke, kita tak tahu besi itu sama ada besi dia stainless steel keseluruhan 100% stainless steel ataupun besi itu ada campuran besi-besi lain. Sebab madu ni dia mudah meresap. Yang tu asli dia mudah meresap. Dalam kalau kita guna sudu yang besi dalam tempoh yang lama, kita biarkan, nanti enzim-enzim dalam tu dia akan serap dalam besi tu. Kecuali kalau kita guna sudu yang 100% stainless steel. Boleh. Tapi kalau boleh elakkan lah kan. Saya bagi satu contoh. Kami ada farm madu, dia punya nut dia tu mungkin campuran kot. Bila dia terdedah dengan madu, bila kita seduh kan, makan tahun ke atau kelamaan, dia punya nut dia tu, buah nut dia tu patah. Itu, takkan boleh ni kan. Itu satu contoh. Bermakna yang kedua, kalau sudu yang selalu guna sudu plastik yang kita yang tukar pun kan, kita kerap guna yang sama, lama-lama kita akan tengok dia punya bahagian itu, bibir dia tu memang dia kasar. Kerana dia ada tidak balas. Kalau saya sudu plastik pasti betul. Plastik yang memang yang untuk food grade. Bukan sebarang sudu. Wow. Okey. Itu daripada kita pemerhatian kita lah. Okey, sebelum kita tengok video dulu. Kepada yang melihat kita, apa tu madu dulu? Di ladang Tenakan Lebah Kelulut, Jaya Setia ataupun Kampung Jaya Setia. Bayangkan beribu-ribu lebah kelulut spesies Itama mengerumuni lah beliau. Kita lakukan harvest mengikut SOP yang betul, memakai glove tangan dan juga memakai mask, serta baju pelindung diri lah. Baju ni kita gunakan untuk mencegah lebah kelulut masuk masuk atau mengerumuni muka. Kita nampak dia dah mengerumuni. Nampak mata semua ada, bayangkan. Ni kami tuai sendiri, di ladang Tenakan Lebah Kelulut kami. Serta packing, label sendiri. Alhamdulillah lah. Hari ini 16 hari bulan 11 2020. Bolehlah PM di nombor 012 904 5538. Itu saya Nizam, ataupun 017 250 9424. Itu Salwa Zaliha lah. Alhamdulillah lah. Ataupun boleh dapatkan di Shopee ataupun di Lazada. Kami ada buat secara online. Type saja madu lebah kelulut Jaya Setia. Anda akan dapat lihatlah kedai kami tu, Adilah Ideal Enterprise. Tengok.
Okey. Biarkan isteri saya meneruskan kerjanya sehingga selesai. Assalamualaikum. Lebah Kelulut, di ladang ternakan Lebah Kelulut Jaya Setia ataupun Kampung Jaya Setia di Sungai Siput Utara Perak. Ini isteri saya lah, Salwa Zaleha, dalam melakukan harvest. Bayangkan beribu-ribu Lebah Kelulut spesies Itama mengerumuni lah beliau. Kita lakukan harvest mengikut SOP yang betul. Memakai glove tangan dan juga memakai mask, serta baju pelindung diri lah. Baju ni kita gunakan untuk mencegah Lebah Kelulut masuk masuk atau mengerumuni muka. Kita nampak dia dah mengerumuni. Jaya Setia ataupun Kampung Jaya Setia di Sungai Siput Utara Perak. Ini isteri saya lah, Salwa Zaleha, dalam melakukan harvest. Bayangkan beribu-ribu Lebah Kelulut spesies Itama mengerumuni lah beliau. Kita lakukan harvest mengikut SOP yang betul. Memakai glove tangan dan juga memakai mask,
okay, serta baju pelindung diri lah. Okay, baju ni kita gunakan untuk mencegah lebah kelulut masuk okay, masuk atau mengerumuni muka. Kita pun nampak dia dah mengerumuni. Masuk kat mata semua ada, bayangkan. Okay. Ni kami tuai sendiri, kami tuai sendiri di ladang ternakan lebah kelulut kami. Serta packing, label sendiri. Okay, alhamdulillah lah. Hari ini 16 hari bulan 11 2020. Kami baru saja selesai untuk mengemas serta baju pelindung diri lah. Okay, baju ni kita gunakan untuk mencegah lebah kelulut masuk okay, masuk atau mengerumuni muka. Kita pun nampak dia dah mengerumuni. Masuk kat mata semua ada, bayangkan. Okay. Ni kami tuai sendiri, kami tuai sendiri di ladang ternakan lebah kelulut. Okey. So maknanya apa yang kita tengok tadi tu lah proses menyedut lebah, menyedut madu lebah. Ya. So maksudnya cara kita nak sedut pun bukan sebarang kita sedut mana kita pun jaga kualiti tuan Maksudnya yang saya beritahu jangan sedut jangan sedut habis. Kena tinggalkan 20%. Supaya lebah tu boleh makan balik. Okey. Sebagai Dia merajuk. dan makanan. Nanti dia merajuk. Dan saya beritahu lebah ni boleh merajuk dan lari. Betul. Maksudnya nanti buka-buka kosong. Ya. Dia akan malas nak buat dia punya production dia. Oh, maksud macam dia boycott juga macam. Kalau kami berada yang punya pembantu kami Okey. setuai madu sampai habis, bila akan datang kami nak duduk, tengok kosong. Jadi saya tahu lah ini mesti salah kami. Okey, baik. Maksudnya dari segi madu tu kejaga juga perasaan lebah tu dia kira dia ambil, lepas tu dia bawa ke tempat. Patut dulu pernah ada kes juga dan cakap lebah ni tak boleh selalu juga orang datang Itu macam mana? Maksudnya kalau kita selalu buka kacau dia dia akan lari ke macam mana? Dia macam ni, kalau nak senang lah. Okey. Kalau kita sebagai seorang yang menuai madu, Okey. kalau kita tak nak dia kacau kita, semua orang lain yang buka dulu. Dia akan orang yang pertama yang buka. Jadi saya selamat lah. Okey, ada juga Ada. Okey. Tapi sekarang ni kita dah ada baju kan. Okey. Lebih baik kita pakai baju kita lah. Keselamatan. Untuk selamatkan pelindung diri kan. Yang saya diberitahu lebah ni dia tak sangat-sangat macam tebuan. Dia Okey. sengat sikit-sikit je kan, tapi still rasa jugalah kan. Dia kalau ada macam tak kacau dia dia. lebah kelulut ni dia satu spesies lebah yang tak menyengat. Okey. Dia tak macam lebah apis cerana, dosata, dia bukan yang dia menyengat, tapi dia menggigit. Kita akan rasa gigitan dia. Okey. Bila dia gigit, dia akan tinggalkan satu getah. Oh, getah. Okey. Getah tu berresin. Okey. Dia kata kita akan rasa lah. Yang kita tak selesa lah kan. Okey. Dia bukan, tapi bila dah banyak sangat dia kerumun, kita memang tak selesa lah. Sebab kita pakai baju pelindung diri yang warna putih tadi, masa tu ayan. Okey. So maksudnya dari segi madu ni lah. Okey. Apa tuan punya produk, tuan punya yang daripada madu yang kelulut yang dia sarang tu, apakah next kita punya hasil yang kita boleh dapat? Apa yang kita boleh buat? Yang saya nampak lihat dekat konti ni ada sabun, lepas tu ada bawang rasanya. Wah, first time. Saya ni first time. Saya tak pernah jumpa. Yang bawang ni first time. Kalau pengunjung boleh lihat ni kira first time. Bawang lanang ataupun kita panggil bawang tunggal lah. Yang saya dulu tengok, sebab saya peminat makanan nasi kerabu. Nasi kerabu. So nasi kerabu ni dari satu bawang yang macam Thailand ni, bawang jeruk. Yang tu saya makan. Tapi ni bila saya tu, sebab saya memang kaki bawang, saya memang suka bawang lah kan. Tapi bawang ni boleh jadikan ni Ini boleh cukup. Boleh cukup. Okey. Ini yang dah cukup
sesuai makanan. Kalau yang macam ni kami baru tak sampai 2 minggu, kita boleh tengok dengan bawang pun masih kat atas lagi. Bila dah Dia lebih berat. pada 4 bulan, Okay. dia dah turun ke bawah. Sebab madu dah meresap Dah meresap. dalam bawang lanang tu Rasa lah. pun berbeza. Okay. Kalau kita nak cuba boleh. Boleh nanti saya minta saya punya team standby ni. Okay. So maksudnya first product kita adalah madu yang kita campur dengan bawang. Bawang lanang. Ataupun bawang tunggal. Bawang tunggal. Okey. Okay. Apa khasiat sebenarnya bila kita campurkan antara madu dengan bawang? Khasiat dia banyak. Okay. Pertama dia sesuai untuk sakit jantung, Okay. asma, darah tinggi, kecil manis, Okay. luka dalaman. Dia paling saya terkesan lah, Okay. dia mencuci usus. Okay. Kalau ada benda yang tak elok dia akan keluarkan. Okay, baik. Saya minta tim saya bawakan sudu. Bu, nanti bawa sudu, Bu. Okay, kiranya Ada cara lain, madu dengan bawang je. bawang ni kena masak ke atau daripada petik terus? Kita beri dia bekal, Okay. dia sekupas, basuh dan masukkan dia. Dia bukan bawang yang kita masak di rumah tu, masakan harian tu. Kan? Okay. Cuma kalau nak Cukup menarik. Saya tahu pun- rasanya boleh cuba dulu. Kita cuba. Oh, okay, boleh. Kiranya yang ni dah matang. Dah matang lebih dia, daripada 2 minggu. dia dah ikit, lepas tu dia dah tenggelam bawang dia. Kalau bawang ni belum lagi. Belum. Yang gelap ni sebenarnya madu ni memang gelap. Madu tu memang Musim gelap. ni masa tu saya ambil bulan 12 punya. Madu gelap. Okay. Yang ini madunya bulan 11. Macam lah. Okay. Okay, Tuan. Maksudnya satu produk dah berjaya. Okay. Next produk apa lagi, Tuan? Apa yang ada? Okey, yang Sabun. sekarang ni kami buat produk ni lah. Sabun madu lah. Okay. Madu kami ada sabun madu. Okay. Yang campuran apa, ada yang betul-betul pure campuran madu, Okay. daun sirih, minyak zaitun campur propolis, Okay. daun bidara, Okay. daun kelinggang, kulit kayu manis, serbuk dia dengan Okey. bunga cengkeh campur kulit kayu manis, dan satu lagi produk sling herb. Yang ini untuk buang-buang lemak, angin. Kalau kita banyak angin, dia Okey. akan keluar. Mana dekat sini? Saya ambil jap. Okay. Mana dekat sini? Banyak. Oh, ada pure, ada Madu saja. madu saja. Setiap produk ni ada madu. Okay, maksudnya produk ni dari segi pakai kat muka ke ataupun kat satu badan Boleh ke? pakai produk. Satu badan. Setiap produk ni ada keistimewaan masing. Okey. Kalau nak baca memang banyak. Jadi kalau kita nak beli produk kami ataupun sesiapa yang nak ingin mencuba, Okey. saya lebih suka kita lihat apa kita punya masalah beli kita. Okey. Maksudnya bukan sebarangan ambil Macam contohnya budak-budak sekarang ni ataupun beli sekarang ni jauhnya banyak. Okey. Jauh-jauh baki banyak Okey. saya showkan dia ambil sabun bunga cengkeh campur kulit kayu manis. Dia akan keluarkan cuci bahagian dalam. Okey. Untuk memulihkan balik, bila dah okey, jerawat dah tak naik, Okey. saya showkan dia gunakan sabun minyak zaitun campur propolis. Dia akan bentuk pori-pori. Okey. Dan minyak zaitun dan propolis ni dia akan naikkan balik kita punya seri muka dan mencerahkan, dia keluarkan daki-daki. Untuk parut, saya showkan untuk kulit manis saja. Kalau parut boleh kayu manis. Kalau main jerawat Ada derajat. Daun gelenggang. Dan gelenggang. Gelenggang Gelenggang ni untuk penyakit kulit yang macam terula, boleh gatal-gatal. merah. Yang ini pun sama boleh kan? Selihat ni walaupun dia untuk keluar lemak apa soal ni, tapi untuk eczema pun boleh. Contohnya suami saya sesuai dengan ni.
Okey. Okey, maksudnya daun bidara ni Daun bidara ni andai kata kita ada anak-anak yang selalu demam, tak sihat, saya syorkan guna daun bidara. Sebab contohnya anak saya kena beguk hari tu, okey. memang 3 hari tidur je, tak nak makan, apa tak mandi. Saya mandikan ni, alhamdulillah terus minta nasi. Kiranya banyak kelebihan yang ada maksudnya Banyak. dari segi madu ni kita boleh hasilkan hasilkan dia punya sabun, dan sabun ni ada pelbagai kegunaan. Okey. So selain tu tuan, apa lagi? Daripada sabun, next kita review apa lagi? Okey, minyak panas panas. propolis lah. Okey. Minyak panas propolis ni. Okey. Okey, ni minyak panas ni kita bantu usahawan lain. Okey. Kita ambil daripada salah seorang ustaz lah di Okey. Pahang lah. Okey. Ni minyak panas ni dibuat daripada propolis ataupun kita kantung madu tu. Okey. Yang untuk isi madu tu kan. Okey. Ni lah dihasilkan. Jadi Saya ni kan 6 tahun. kami 6 tahun dah. Banyak khasiat dia. Banyak khasiat lah. Dia kalau contohnya anak saya itu kaki dia terselur. Kami guna untuk ni, alhamdulillah. Sama lah, yang kecil pun sama. Nah, Sama. itu untuk tester ataupun Yang untuk orang travel orang lah. tua. Nak cuba boleh lah ni. Kalau nak hijau masuk poket senang. So Kalau maksud stres pun boleh. Stres Boleh pun cuba. tapi dia sapu, dia bukan ni sapu. Dia mudah mesap. Kalau kita luka pun elok juga. Dia tak akan sejak darah. Okey. Banyak khasiat ni. Kalau untuk kucing pun luka. Okey. Boleh sapu. Maksudnya dia khasiat dia kalau sakit urat, sakit pinggang, Ya. terseliur. Keluaran lah. Okey. Maksudnya daripada madu boleh jadi minyak panas. Okey. Dan saya juga tertarik tadi yang ni. Yang madu stick. Madu stick. Saya rasa ramai orang buat madu stick. Tapi yalah, biasa dia orang jual satu kotak lah apa semua kan. So mungkin harga dia dah berlainan. Akan tetapi untuk yang package kecil je, yang mungkin orang nak bawa pergi sekolah ke, bawa pergi tempat kerja ke anak-anak untuk pergi sekolah, mungkin kadang dia tak sempat makan kat rumah, dia boleh masuk poket je. Okey, tak dalam beg, kalau dia terlupa dia boleh makan nanti kat sekolah. Okey, yang ni memang simple dan menarik. Just kita gigit, kita terus minum. Anggaran dalam ni 1 sudulan lebih kurang. Dalam 4 gram atau 5 gram. 4 gram atau 5 gram. Kita tak boleh nak bagi satu ukuran yang berat yang tak bergantung pada straw atau sink. Sebab tu kami lebihkan dalam bilangan pieces dalam kami punya packing tu. Okey. Adalah ifak. Bagusnya produk kami ni, Okey. setiap jualan kami buat ni, kami infakkan setiap gram. Kami lebihkan gramnya. Kami share rezeki dengan orang lain. Kami lebihkan situ infakkan. Tapi harga tetap harga yang sama. Termasuk juga ni sabun. Kami letak 40 gram. Tapi sebenarnya lebih. Contoh macam madu yang ni, 55 gram. Okey. Tapi berat sebenarnya ada 58 gram. 3 gram lebih. 3 gram, harga RM5. Okey. Kami infak kat situ. Sama juga. Betul, dia lebih kita dalam dari segi peniaga ni memang kita dituntut ataupun digalakkan untuk kadang kita sedekah dari segi lebihan. Kalau kita timbang pun lebih baik lebih daripada kurang. Kalau kurang ni nak tanggung. Okey. Cukup hari benda tu. Tapi yang saya lagi menarik apabila saya tengok, wow. Saya rasa saya susah nak jumpa botol macam ni. Biasa saya jumpa botol yang macam madu. Biasa orang pakai botol air biasa kan. Botol air kaca tapi yang biasa punya. Tapi botol dia cukup cantik dan pemegang pun okey. Kalau macam ni berapa harga ni? Kalau untuk macam kita jual lah kepada market. Okey, yang ini beratnya 650 gram. 650 gram. Berharga 195. 195. Ada ifak. Kami infak kat situ juga. Kami lebihkan. Ni kami sengaja tak seal lah bagi
Boleh tengok dekat ni, kena keadaan dalam botol lah. Tak nampak kan? Ambil 4 kat sini lah. Ni 650 gram lah. Okay, cuma nak beritahu, madu lebah kelulut ni, mungkin ada yang tak tahu kan? Madu lebah kelulut yang betul-betul asli dan ori, dia ada tali luput. Dia ada expiry date. Oh, tak ada. Tak ada. Sebab kita letak expiry date ni, sebab kita nak ikut syarat packaging. Kami letak dalam 2 tahun je. Tapi kalau ikut yang betul-betul asli, memang dia ada expiry date. Sebab ada customer tanya, ada expiry date? Tak ada. Yang betul asli, yang ori dari ladang, memang dia ada expiry date. Kalau boleh, madu kami simpan dalam peti ais. Oh, simpan dalam peti ais? Sebab dia betul-betul asli. Ni Dan kita nak jaga dia punya rasa, kualiti. Okey, mana dekat sini, madu ni kalau boleh sepatutnya masuk dalam peti ais ke tak perlu? Kalau ikutkan biasanya lah. Okey, dia ada 2 cara. Macam kami ni memang rohani. Tiada buat penyaringan air. Kami pun ada contoh yang lab ni. Lab lah ni. Kami saya tengok. Ni kami hantar ke Institut Genom. Institut Genom. Di sini dia terangkan tentang rohani lah. Ni. Ni sampel-sampel kami hantar lah. Ni dikatakan madu mentah. Ni tulis sini. Memang kami buat, kami tuai, kami packaging, kami tak ada buat penyaringan air lah. Sebab tu kami letakkan di dalam chiller. Bila dalam chiller ataupun sejuk, ianya ataupun air tu akan tersejak sendiri. Kita nak mengelak daripada madu jadi masam. Jadi masam ataupun proses penampaian berlaku. Boleh letak kat luar. Kalau letak kat luar, kalau kita tidak buat penyaringan air, madu ni akan jadi masam berterusan. Jadi masam. Dia tak, rasanya takkan sama seperti mana kita tuai. Tetapi kalau kita dah tuai, kita packing, kita tak ada buat penyaringan air, dah simpan dalam chiller, insya-Allah rasanya akan sama seperti mana kita tuai. Walaupun dah 2 tahun. Maksud dia tak ada expire. Tak ada expiry. Dan yang paling penting, kalau masuk dalam peti ais dia boleh sampai habis lah. Maksudnya kalau kita makan pun rasa sama je. Nanti ada dekat yang suka masam, dia biar kat luar. Dan saya tengok di sini daripada UKM pun bagi bagi CJ juga kami buat food analysis untuk dapatkan dia punya nutrisinya, pemakanan, dan juga nak dapatkan dia punya nilai pH dia berapa, sucrose dia, maltosa dia berapa, semualah. Ni saya nak bertanya lah. Kebiasaannya orang kat luar selalu cakap, even dah masuk dekat mana-mana orang kata majalah ataupun siaran TV, kita orang bertanya, macam mana kita nak memastikan bahawa madu yang kita minum adalah madu asli? Sebabnya madu ni based on experience saya lah. Daripada kecil sampai ke besar, kalau saya pergi mana-mana, orang kalau nak tunjuk madu tu betul, dia bawa sarang, bawa apa, letak dalam baldi, letak dalam baldi besar lah, apa semua, dan kuali apa, dan periuk lah, dia kata dia madu betul. Tapi apa yang saya agak kecewa, rupanya kadang-kadang itu bukan madu betul. Dia wayang je sebenarnya. Maksudnya dia letak sarang-sarang, tapi sebenarnya dia campur dengan gula, campur dengan ni supaya nampakkan ni madu betul. Rupanya itu bukan nak tahu kepastian Maksudnya bukan sebab ada lebah, ada sarang terus betul. Maksudnya cara yang terbaik adalah hantar ke makmal untuk diuji. Sebab kenapa ni pengalaman kami, kami dah hantar ke lab, dan customer pun dah datang ke ladang sendiri, dan rasa sendiri masih lagi keraguan tu memang ada. Tanya, madu kelulut ni ori ke tak ori? Saya kata memang ori tuan. Kata kalau tuan rasa tak ori, tuan boleh tahu perbezaan dia macam mana. Sebab madu ada yang kata madu kelulut ni ataupun madu semua tak ke hurung. Kalau madu betul, madu asli. Tapi sebenarnya yang pengalaman kami lah, kami saksi sendiri, kami tengok sendiri depan mata, madu yang kami makan jatuh setitik ke lantai, dalam masa beberapa minit suruh umut semua ke hurung.
Okey. Maknanya orang kata madu asli Okey. dahulu tu pada pandangan kami lah. Okey. Mitos lah tu. Itu Okey. pada pandangan mungkin pada pandangan yang lain mungkin berbeza pendapatnya. Betul. Saya dulu Ah. diorang cakap nak tahu madu asli, madu betul, madu asli atau tidak, ambil telur ayam kampung, pecahkan, kalau telur tu panas masak, madu betul lah tu. Tapi benda ni dah diisukan, diorang kata tidak. Itu adalah mitos. Maksudnya tak semua benda tu kita boleh guna pakai. So maksudnya yang terbaik adalah kita kena yakin dengan siapa kita beli, dengan siapa kita ambil, dan yang paling penting produk ni adakah dapat kelulusan daripada orang kata pihak berkenaan, seperti dari segi orang kata daripada Genome ataupun daripada UKM tadi saya nampak food ni. Okey, maksudnya kira kalau dapat kelulusan ni memang confirm original. Mana memang betul-betul pure dan betul-betul memang asli daripada ladang. Orang cakap. Mana tak ada sentuhan daripada kita ciplak lah, pakai saintifik lah, pakai ni. So ada juga kadang orang tanya, alah, madu banyak orang kata boleh buat saintifik. Maksudnya dah ambil, dia jadikan satu bahan chemical pun semua dia jadikan madu. Betul. Benda-benda ni pengalaman kami pergi berkursus, belajar dengan guru-guru. Memang madu ni kelulut ataupun madu-madu lain, orang boleh meniru, mencipta, menyemai 90% sama dengan original. 90% 90% dari data dia. Ikut. Tapi dengan syarat kita hantar ke makmal, kita tahu asli tak asli. Itu saja. So memang cukup menarik hari ni sebab saya susah nak jumpa, orang kata kira biasa saya jumpa penjual, kalau kita beli kat mana-mana kedai pun dia tak tunjuk macam ni, dia tak tunjuk sijil. Dia kata betul ori. Tapi sebenarnya kita tak tahu pun ori ke tidak. Akan tetapi di dalam Wira FM hari ni segmen kita bicara usahawan, kita memang melihat sendiri. Ini memang sijil orang kata betul daripada UKM, daripada Genome. So dekat sini nampak wow. Betul madu betul lah. Mana bukan ciplak lah kan. Kalau ciplak dia takkan berani nak tunjuk. Kalau tunjuk, kalau salah kena saman, tak cukup makan dia kan. So okey, memang cukup baik. Dan saya cukup kagum, maksudnya daripada satu sumber dijadikan boleh orang kata dah package jadi botol macam ni. Dan saya cukup menarik apabila ada produk seperti sabun, dan sabun ni ada 6 jenis. 8 jenis. Okey. So boleh tak cerita jumlah harga-harga barang ni? Boleh? Okey. Dah kita tunjukkan. Semua produk yang tertera kat sini. Harga dia RM8. Maksudnya sabun. Berat dia 40 gram, sebenarnya lebih pada tu. Okey, maksudnya sabun ni berharga RM8 saja. Dah ada harga sini. Okey. RM8. Maksudnya Semenanjung RM8, Sabah Sarawak RM10. Wow, okey. Kecuali Sihab ni ada banyak ramuan yang kami letak. Harga dia RM15. RM15. Okey. Tapi saya lagi berat ni sebab sama ke? Saya berat. Dia kami lebihkan. Okey. Sebab kalau boleh buka tengok. Okey. Wow. Kalau bentuk love sabun. Okey. Ini yang madu. Madu saja. Maksudnya kalau tak makan kita boleh basuh muka. Ada customer kami daripada luar Shopee. Gigit Rasa ada madu. Okey, satu lagi. Mesti ada pertanyaan daripada ni. Okey, kita tengok dulu sebelum kita pergi lebih lanjut. Banyak orang yang komen, dia mengatakan produk terbaik mesti kena cuba. Daripada Mio Muhammad Rizwan. Okey, lepas tu daripada Nur Hazwani, dia kata saya salah satu pengguna produk madu lebah kelulut Jaya Setia. Okey. Lepas tu Muhammad Faizal dia mengatakan alhamdulillah, tahniah Puan Salwa dan suami atas kejayaan yang dikecapi. Lepas tu daripada Siti Aisyah, dia mengatakan selamat berjaya.
Okay, lepas tu dan dia daripada Siti Aisyah juga dia mengatakan terbaik. Okay, so saya rasa madu ni menjadi isu hangat pada tahun lepas rasanya. Hingga kan masuk di saluran TV menunjukkan mana asli mana tidak. Itu yang saya kata, saya belajar tadi, yang saya dapat info daripada penggunaan sudu dengan cara telur masak lah apa semua, dari kampung lah semua tu pun daripada dalam TV juga. Dia mengatakan tak betul kadang-kadang. Itu semua kadang orang bercakap. Akan tetapi nak lebih yakin madu ni, kita kena kenal siapa penjual kita. Daripada brand madu Lebah Kelulut Jaya Setia ni lah sebenarnya orang kata oh ni confirm ori. Sebab tu nak membina satu brand, satu company, satu orang kata nama yang cukup hebat, mestilah daripada brand. So bila sebut brand, daripada saya yakin lah. Daripada kalau saya nak beli madu, dengan tuan lah jawabnya. Okay. So memang siapa nak beli madu, fikirkan sebaik mungkin. Jangan sebarangan beli. Kalau tidak, meranalah diri. Tak tahulah campuran ke atau ori tak ori ke kan. So at least ni kita dah dapat lah. Sebab saya memang kaki madu. Orang kata bukan bermadu Madu tu belum lagi. Baru satu je. Okay. So untuk madu ni memang kadang-kadang betul ada yang cakap rasa dia ada tu masam. Dia kata masam tu, ada orang kata masam tu bagus. Ada orang tu kata masam tu dah basi. Jadi saya pun kadang tak sure juga. So macam mana kita nak tahu biasanya? Dia rasa tu ataupun kualiti tu bergantung pada warna lah. Okay. Ada macam kalau warna madu tu lagi gelap, macam kopi O tu ataupun lagi gelap daripada kopi O, tu lagi hasil lagi tinggi. Oh, mana lagi hitam lagi ni. Ada tips Kita tengok dekat Cino. Saya bagi 3 sampel lain-lain warna, kita boleh tengok dalam file. Dia nilai dalam file ni. Nilai pH dia berbeza. Tahap kemasaman dia ni. Ni. Okey. Contohnya dekat Hulu Langat kan. Warna dia cerah. Cerah pada ni lagi. Kita tengok dia punya warna. Yang ini warna dia macam ni. Lepas tu itu memang gelap. Dan rasa pun beza. Sebab tu saya tulis masa tu masam manis, masam pahit, lepas tu masam. Dekat Hulu Langat ada masam. Dia rasa dia sebab berbeza lah. Ada setengah tu dia suka rasa masam ataupun masam-masam manis, ataupun ada juga yang manis. Kami ada simpan sampel-sampel yang berbeza warna. Kalau datang ke kedai kami, kami cuba. Sebut pasal kedai kat mana tu? Kedai kami di Hulu Langat. Hulu Langat. Boleh search ataupun boleh Google Map. Kedai Madu Lebah Kelulut Jaya Setia. Jaya Setia Maksud kalau Waze ke Google memang kau dapat. Madu Lebah Kelulut Jaya Setia. Jaya Setia dia nama kampung. Jaya Setia di Sungai Siput Utara Perak. Ada kami di situ. Kami bawa nama kampung tu, kami brandingkan sehingga sekarang. Kat Hulu Langat. Orang yang tempat kami di pasar. Masuk dekat sini, kita punya ladang ni dekat Perak. Sebab suasana dia bagus. Kampung Jaya Setia. Suasana memang terbaik. Lepas tu kita ambil madu tu, kita travel bawa ke Hulu Langat. Kita proseskan, kita buat packaging. Maksudnya kat sini kepada mereka yang nak jadi usahawan memang terbaik lah. Maksudnya boleh datang dekat Hulu Langat lah. Kami boleh share ilmu. Dan yang dekat-dekat mana area-area dia utara di Kedah tu dia datang dalam kami di Sungai Siput lah. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya rasa ramai pendengar kita yang melihat kita, dia nak tahu harga barang ni berapa, supaya mungkin lepas habis live ni, maksudnya kita habis live ni, mungkin ada yang akan PM kita, akan mungkin nak tempah direct. Sebab benda ni saya rasa stok limited ke macam mana? Boleh dikatakan kalau saya buat belas-belas, kalau habis saya akan buat singkasa baru. Maksudnya tak ada simpan stok banyak. Mana? Maknanya
kepada pemborong ataupun yang kalau betul-betul nak meniaga betul-betul serius benda ni, cepat ambil peluang. So benda ni tengah hangat dan saya rasa benda ni dah banyak masuk kat pasaran-pasaran Memang ada. Tapi kepercayaan tu penting. Kepercayaan Okey. Guna tu dia dah, alhamdulillah daripada Shopee, Lazada kan dapat. Okey. Memang ada order. Dia lah. Ikut dia. Okey. Masalah madu apa semua. Madu tu kalau kami tuai habis bulan 8 lagi lah. Tak ada dah stok. Bulan 8. Lepas tu mesti lain. Jadi kami tak ada yang Stok-stok lama apa semua tak ada. sebab kami kita dah tahu market kita. Okey. Kami akan buat inisiatif baru dan kami nak pastikan madu yang dalam keadaan tu dah matang. Okey. Sebut pasal matang saya nak bagi tahu direct kepada pengguna lah ataupun orang kata yang melihat kita Okey, perbezaan memang banyak. Ini adalah madu yang kalau berterapung ni yang sebelah kanan saya ataupun sebelah kiri penonton, dia adalah madu yang belum matang lagi. Maksudnya belum masak lah, maksudnya belum bawang dia. Maksudnya dia tak habis serap lagi. Dia masih lagi terapung. Akan tetapi kalau bawang tu dah serap dengan madu tu, dia akan tenggelam. Dan jadi saya akan try, saya akan rasa. Tapi sebelum tu kita bagi tahu dulu pendengar untuk tahu harga berapa. Supaya mereka akan orang kata berminat lepas ni, insyaAllah diorang mesti nak beli, nak try. Saya rasa tak mahal pun, murah je. Kan? Betul. Okey. Kami fokus pada golongan yang mampu milik. Yang kebanyakan orang mahal. Jadi saya lebih fokus pada orang yang susah. Saya nak bagi. Sebab tu saya lebihkan. Okey. Supaya saya doakan pada yang menggunakan produk kami. Okey. Cepat sembuh. InsyaAllah. So madu ni banyak khasiat dia dan banyak orang kata kelebihan dia. Dia bukan sekadar orang kata madu ni macam makanan suplemen, tapi memang dia boleh merawat dia boleh Yang paling utama sekali untuk anak-anak yang menghafal Quran. Okey. Saya ada anak 2 orang spesial. Okey. Sejak kami bagi madu ni fokus dia dalam kelas. Okey. Cikgu pun tanya, dah banyak perubahan. Okey. Tapi memang saya diberitahu dulu pun Nabi pun dulu makan madu kan. Maksudnya kira madu ni kira memang saya nak explain dulu pun tak saya memang hampir dulu pun mak saya dah belikan madu yang kismis lah. Tapi kira madu ni memang dia kata kena amalkan. At least satu sudu pun dah boleh orang kata kita bagus lah untuk kalau badan lemah tu. Semalam ataupun memang tak ada bajet. Okey. Sebelum ni sebulan kita kurang. Okey. Kena ada keluar. Okey. So kita tak apa masa kita nak cerita berapa harga ni? Itu harga macam sling herb tu. Okey, kalau sling herb kalau dapat lihat kat sini. Ni berharga RM15 lah. RM15. Okey, slim herb ni tujuannya adalah untuk untuk membakar lemak lebihan, membantu menghilangkan selulit, masalah kulit, untuk mencerahkan, mencantikkan kulit, membuang angin dalam badan. Lepas tu untuk lengur-lengur. Maksudnya banyak manfaat. Banyak, sikit je sebenarnya. Okey, itu lah banyak. Maksudnya sangat bagus untuk ibu salin. Maksudnya ibu salin, kalau ada ibu salin yang mungkin serta dengan kulit, dengan sabun, dia akan gatal, saya rasa. Dia akan gatal dan mungkin macam tak berapa baik lah kan, sebab kita nak susuan anak apa semua kan. Tapi dengan sabun ni kira bagus sebab dia daripada madu kan. Dia akan buang angin. Salin kena dia jaga makanan. Jaga makanan. Dia akan panas. Okey. Cuma Sabah Sarawak tu dalam RM18 lah. RM18. Okey. RM15. Okey. So dia lah dia iaitu slim herbs. Okey, sabun. Okey, yang ni sabun herba ni, yang sabun ni. Okey, sabun yang herba. depan ni, ni harga semua RM8 lah. Untuk RM8. Semenanjung. Okey, maksudnya untuk jenis sabun madu yang betul-betul pure, minyak zaitun campur propolis, daun bidara. Setahu saya daun bidara ni untuk orang yang kalau ada mesti maksudnya ada mungkin gangguan histeria ataupun gangguan orang kata ialah dari segi saka ke apa, mana bagus. Itu yang maksudnya saya diberitahu ada kenalan saya memang kalau dia ada lain macam sikit, dia kena ambil minyak, dia kena ambil minyak bidara. Mungkin lepas ni lebih bagusnya mandi pun pakai sabun ni. Memang insya-Allah bagus. Maksudnya sabun ni semua RM8. Cuma ni satu je lah yang daun sabun untuk slim ni RM15. Dia extra sikit, dia lebih sikit lah kan. Tapi bahan-bahan dia.
So yang lain punya adalah RM8. Maksudnya cukup murah, RM8 je. Berbanding daripada kita pakai sabun brand-brand yang sekadar pewangi kan. Baik benda yang berkhasiat. Sekadar RM8 kita amalkan. Dan biasanya kalau sabun biasanya berapa lama? Kalau kita mandi 1 hari 2 kali anggaran 2 minggu Maksudnya 2 minggu kita dah boleh habiskan, dan 2 minggu tu dah kita dah dapat khasiat dia. Bergantung pada individu. Bergantung pada individu juga kan. Ada sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan dia pakai sikit je. Ada potong. Dia potong Ah, Okey. biasanya perempuan lah. Biasanya dia gunakan untuk minyak zaitun ni sebagai penanggal makeup. Betul juga. Tidak kena Penanggal air makeup. Betul. Maksudnya sabun ni kita potong sekali ni, Buih dia yang ambil. buih dia ambil sapu. Ya. Lebihan buih tu macam minyak zaitun ni, Okey. lebihan dia lagi. Kalau ada tumit-tumit yang pecah, buih tu ambil sapu kat. Okey, Ini saya nampak sendiri, unik saya ni. tips. Maksudnya daripada propolis Yang mana ni? Minyak zaitun ni. Minyak zaitun yang ni, yang ada propolis minyak zaitun propolis ni, kita potong sikit je. Potong sikit, ambil ni, sapu kat muka, cuci muka. Lepas tu buih dia tu ambil, sapu dekat tumit supaya rekahan pecahan kat tumit tu akan baik insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Wow, hebat. Maksud satu produk boleh pakai untuk muka dan juga pakai untuk kaki. Kat sini bagus. Okey. Kelebihan produk yang sabun ni, Okey. Portman ada persen, tiada bahan chemical. Okey. memang Ni tak ada bahan okey. chemical. Ini yang saya cukup tertarik. Kebanyakan sabun di luar sana kadang kita tak tahu sumber dia. Okey. Mungkin dia ada pakai chemical tapi kita tak tahu. Sebab itu benda-benda macam ni kadang kita cuba elakkan. Kita cuba elakkan daripada pengambilan chemical, takut kita pakai jangka masa panjang kan. Nanti kalau tak ambil dah jadi lain pula. Contohnya. Jadi sebagai contoh apa yang kita dapat lihat kat sini, apabila kita pakai sabun madu ni, dah terang madu ni memang asli. So asli ni kita penambahbaikan kita guna untuk sabun. Maksudnya dari segi makan pun kita dah ambil. Lepas tu dari segi kita mandi, kita basuh pun kita pakai sabun madu. Dan tak lain tak bukan, minyak panas pun daripada madu. Kan? Okay, so next kita tanya pasal minyak panas dulu. Berapa harga minyak Minyak panas ni? panas ni botol dia 60 ml. 60 ml. Ni berharga RM15 lah. 60 ml berharga RM15. RM15. Okey. Polis. Okey. Dan satu lagi yang ni. Ni untuk travel lah. Okey. Dia propolis juga. Untuk travel. Ni dalam 6 ml. Dalam RM6. 8 ml. 8 ml RM6. Okey. Untuk travel lah. Kita stres kan, siapa je belakang. Sapu je. Tapi dia cepat resap Sebab resap. Dia tak ada meninggalkan lekit. Dia tak berminyak. Tak ada. Saya Dia pakai cepat meresap. saya pakai minyak ni, saya kata saya pakai minyak panas. Biasanya memang yang saya tak suka minyak panas ni kadang. Bukan kata kat sini berminyak, nanti kat baju saya, kat handphone semua berminyak. Tapi bila saya sapu kat sini, kalau dapat lihat dekat sini, saya sapu, memang dia rasa wangi Bau dan harum. bau harum. Dia macam minyak ni, tapi dia punya kelebihan dia bukan pakai sebarangan minyak, maksudnya dia pakai madu. Madu. Asyik madu. Propolis. Okey. Yang siap lah. Okey. Dia cepat serap. Dia tak berminyak. Boleh kata tak berminyak. Tu yang macam kira menarik lah. Kalau pakai minyak merah lah, minyak panas tu, letak dah minyak. Memang berminyak. Minyak urut. Minyak panas ni special sikit sebab tu saya menekalkan produk ni kat produk kami. Kata tak ada bahan-bahan chemical, memang Sesuai kami untuk gunakan orang untuk berdua yang natural sesuai. organic lah. Okey. Saya nampak kat sini kepada mereka yang mungkin tukar urut, lepas ni boleh beralih arah ke minyak panas ni minyak panas propolis. Sebab saya rasa memang bagus tak berminyak, sebab kadang ada seorang urut tak suka berminyak. Saya ada customer tak berminyak. dia dia sebungkuk yang perempuan. Okey. Dia pakai ni lancar. Ada satu customer lagi hair tak berhenti. Okey. Cuba yang ni berhenti. Okey. Itu feedback daripada pelanggan. So yang saya menarik tu, satu tak berminyak, keduanya daripada propolis. Maksudnya memang orang kata propolis pun sebenarnya ada dia punya sumber khasiat dia. Ada setengah orang propolis tu dia anggap macam buang je. Tapi mana kalau kita proses jadi minyak, khasiat dia lagi baik. Maksudnya kita guna sebaik mungkin sumber alam tu kan. Okay, next seterusnya produk kita yang madu yang mungkin agak besar sikit lah ni.
berat 200 gram. Ya, Okey, 200 gram. 200 gram ni berapa tu? Okey, yang ni 200 gram berharga RM60. RM60. Dalam ni pun isi kandungannya kami infak juga, kami Okey. lebihkan. Okey. Dan di sini ada nutrisi pemakanan lah. Okey. Dan juga ada logo Jabatan Pertanian. Okey. Produk projek kami ni di bawah bimbingan Jabatan Pertanian lah. Okey. Okey. Ni harga RM60 200 gram. 200 gram. InsyaAllah akan dapat kelihatan MyGap. Majid. Majid. Kami ni ladang kami baru diaudit Okey. oleh Jabatan Pertanian. Okey. Kami mohon MyGap lah ataupun Malaysian Good Agriculture Practice. Okey. Untuk ladang ada lebih kurang macam halal. Okey. Tapi ni untuk ladang lah MyGap. Dia insyaAllah dapat komen yang positif daripada audit. Okey. Kalau tak ada masalah nanti tak disediakan nanti bulan 12 lah. Nanti logo dia akan dekat sini lah. Untuk MyGap ada nombor siri. Okey. Setiap 2 tahun kena renew. Okay, maksudnya CJ ni pun bukan senang nak dapat dan daripada daripada ni kualiti terjaga. Kena jaga. Wow, maksudnya dah lah nombor 1 madu asli. Ya. Keduanya dapat pula orang kata kelayakan sijil tu. So maksudnya kira company yang cukup yakin lah. InsyaAllah. Sebab saya rasa kalau kita beli madu kat luar kadang kita tak kenal owner dia. Kita tak kenal dia punya pemilik dia siapa. Ataupun kita tak tahu siapa pengusaha dia. Betul. So daripada sini kita nampak iaitu ladang dekat Perak tapi kita proses dekat kita Hulu Langat, mana kita branding kan, kita packaging kan semua dekat sana. Okay, so cukup baik. Memang kira kalau tuan-tuan puan-puan orang beli madu memang tu direct. Nampak kat sini dia punya proses dia. Tak ada kata orang tengah lah apa semua. Kan sebab kadang kita takut bila kita beli madu ni kadang orang tengah lah itulah orang ni kan. Okay, so seterusnya maksudnya sabun tadi RM8, senang RM8. Minyak panas ni kalau yang tadi ni dalam RM15 untuk yang botol besar. Kalau untuk travel ni lebih kurang dalam RM6 je. Maksudnya kalau untuk travel diorang sesuai untuk pakai ni. Dan benda ni bukan kata biasanya lah kalau botol ni kalau ada setengah orang kata kecil-kecil lah kan. Nak kena buka. Nak kena buka ni tadi first saya agak kagum di mana saya tak boleh nak buka lah. Dia serul je. Nampak? Dah kering dan dia meresap Mana tak ada minyak tu nak kena saya sampai kena kat badan-badan handphone saya lain semua tak ada. So memang dia meresap. Memang kalau penyakit kata-kata apa elok okey. Okey, so seterusnya tadi yang untuk madu yang lebih 200 gram dalam RM60. Okay, kalau untuk madu yang kecil, untuk yang mungkin orang kata nak try lah dulu. Mungkin dia kata nak cubalah kan. Mungkinlah kan tak yakin, tapi saya terang memang saya yakin. Memang saya nampak dan saya dah nampak sijil semua. Okey, untuk yang tapi saya rasa ni banyak orang pakai travel kot. Berapa ringgit ni tuan? Ni dalam RM15. Okey, RM15. 55 gram. 55 gram. Harga ni. Tapi dalam ni ada 58 gram. Kami 58 gram. juga. Okey. Tapi harga ni jualan 55 gram. Okey. So maksudnya kalau kita dapat lihat dekat sini RM15 je tuan-tuan. Cukup senang nak bawa ke mana. Saya rasa kalau tidak pun kalau contohlah saya nak pergi nak bagi hadiah kat orang betul juga nak bagi hadiah kan. Mungkin dia boleh bagi hadiah yang ni dengan minyak panas ni supaya mungkin orang tu panas pun dia boleh ni pun boleh ataupun dah extra satu lagi tambahan mungkin dia boleh pakai sabun. Maksudnya 3 barang ni dah boleh bagi hadiah. Betul juga kan? Okey. Dan benda cukup menarik di mana ada maksud tu betul juga lah tak semestinya kita jual mahal. Kadang kita mungkin reducekan dia punya kandungan. Maksudnya kita buat packaging kecil. Okey. Lepas tu saya rasa macam insya-Allah lepas memang saya lagi kuat madu lah. Tapi risau juga kan kalau terlalu banyak pun tak elok juga badan kan. Sebab kita walaupun makan banyak pun tapi badan terima sikit je. Badan terima sikit. Selebihnya dicerna. Okey. So madu juga ambil satu atau batang ni dia akan tahan dalam 3 jam. 3 jam. Kalau tak sempat nak sarapan. Okey. Dia boleh macam saya tadi daripada rumah. Saya memang tak makan lagi. Tak makan lagi. Saya hanya minum air dengan makan madu. Hingga sekarang alhamdulillah. Okey, maksudnya
benda ni untuk mereka yang diet pun boleh juga kan? InsyaAllah. Okey, maksudnya kat sini dari segi kalau untuk madu ni amalkan satu sudu ataupun satu stick setiap pagi. Setiap pagi kalau boleh sebelum makan. Sebelum makan, sejam sebelum makan. Sejam sebelum makan. Maksudnya sejam sebelum makan kita amalkan satu stick, satu sudu. Pagi, lepas tu kalau nak tidur malam, satu lagi sebelum tidur. Okey. So yang ni memang saya rasa mudah untuk kita bawa ke mana-mana, dan yang paling penting adalah mudah untuk kita bagi anak-anak kita lah. Saya rasa benda ni anak-anak mungkin kadang terlupa nak makan. Kan kadang kalau tak berambetan tu, lambatlah mami, lambatlah daddy nak buka ni kan. So mungkin bagi satu paket ni dekat dalam beg dia, pandai-pandai kalau dia sejak makan dia makan. Kan mungkin dia tak makan pagi tapi mungkin dia nak makan waktu tengah hari ke petang kan. As long as dia makan dah makan lah. Tadi makanan sunnah kan. Cukup terbaik lah. Okay, so yang ni berapa harga ni? Ada berapa stick dan berapa? Kami akan timbang. Ada bergantung pada saiz kan. Okay. Tapi 55 gram sebenarnya lebih. Lebih. Kalau yang ini ada 13. Okay. Dalam 58 atau 59. Okay. Sebab saya menggunakan stiker 50 gram dan seluruhnya saya import. Okay. Ini berharga RM15. RM15. Maksudnya kalau tuan-tuan nak bagi kat anak ataupun bagi orang yang tersayang macam mungkin suami nak bagi pada isteri atau isteri nak bagi pada suami, pasangan boleh je bagi, hanya RM15 je. Belikan RM15 dah boleh bagi dah. Ni pun boleh bagi sebagai hadiah. Sebagai orang kata galakkan supaya dia makan madu kerap lah kan. Bukan kerap, maksudnya konsisten. Okay, so seterusnya yang botol panjang ni. Berapa harga tadi? Botol panjang ni beratnya 650 gram. Okay, berharga kalau yang mampu beli, mampu milik, ni 195 lah. 195. Kami infak je kat dalam ni. Kami lebih makan juga gram dia. 650 gram lah. Ada lebihan lagi. Lebih lagi. Sekira 195. Okay. Tapi bagi saya kira cukup murah dan berbaloi juga. Berbanding kalau makan yang orang-orang lain, saya rasa lagi mahal, kadang 200-300. Ni murah lah, kira macam boleh tahan lama juga sebenarnya. Boleh dia tuan dengan sudu plastik yang penting ni. Tuan minum. Cuma tak nak kongsi dengan tuan-tuan lah, dengan tuan. Okey, madu lebah kelulut ni ada kalanya bila kita buka dia akan berbuih tau. Bila buih tu mengalir, cari satu piring yang bersih, lapikkan dia betul mengalir je. Ianya akan jadi madu balik. Jangan dibuang. Buih yang mengalir tu macam sabun tu, ianya akan jadi madu balik. Customer saya dia bila kita post, contoh kami post tempat lain kan, dia jauh, dia akan goncang. Bila buka dia gas dia tenang. Dia akan buat. Lepas tu daripada botol ni dia tinggal separuh je. Tapi jangan buang. Baik. Dia cari mangkuk yang bersih, biarkan dia mengalir je. Sampai dia stop. Baik. Lepas tu yang buih tadi akan jadi madu balik. Benda cukup penting kepada mereka yang kalau nak beli delivery ataupun kita nak bagi hadiah ataupun nak gunakan post lah kan. Maksudnya kalau besar ni, kalau kita packing, kalau tiba-tiba dah tergoncang ke dah, kadang kita tak tahu kan time post. Jangan bila kita buka dia keluar buih ataupun orang kata dia macam mengalir, jangan biarkan tak dalas. Kalau boleh letak dalam piring ataupun letak dalam pinggan ke mangkuk ke. Tujuannya adalah daripada buih tu sebenarnya dia bukan tak ada tapi sebab gas kan. Kita dah goncang apa kan. So ada madu betul, madu asli. Kalau madu yang saintifik mungkin tak lah kot kan. Tapi mungkin madu betul ni, madu asli ni di sini. So itulah dia punya kebaikan dia. So dari satu besar ni memang saya nampak memang menarik. Tapi ni lagi power. Ini saya rasa kenalan saya suka ni. Dia punya botol ni. Okey, yang ni yang berharga 1 kilo. 1 kilo berharga RM300 lah. RM300.
Okay, sama-sama juga kami infak buat sini lebih pada gram dia. Okey. Ni berapa sekilo lah. Dalam sekilo 300. Wow. 300. Ni yang kalau yang betul-betul mampu beli, mampu milik, yang dia nak hal semua, makan lah belanja. Okey, so ni terus yang kecil. Yang kecil berapa harga? Okey, yang ini 270 gram. 270 gram. Okey, berharga RM81. Berapa satu ringgit? Oh, murah. So dulu saya ada beli madu lain tapi botol dia kecil je, botol agak macam saya Kecil sikit. kecil sikit. Tu pun dah sampai 80. So okey, saya nak bagi tahu sini, jangan salah faham Madu yang dekat luar tu kadang orang cakap kenapa madu tu murah. Dia bukan sebab murah, sebab dia khasiat. Dan jenis macam ni madu kelulut. Madu kelulut ni lebih banyak aset dia. Kalau madu berbanding madu yang mungkin tuala, saya rasa dia punya kelebihan dia, manfaat dia lain. Tapi kalau madu kelulut ni banyak manfaat dia, lebih lagi saya rasa. Lebih lagi yang paling penting, madu kelulut ni memang saya rasa baru digunakan dah lama. Dalam 2011-12 kan. Kira Cuma meletup dalam 2014 ke atas. sebab sebelum ni kita terkenal terbaik tualang. Tualang. Tapi sekarang bukan. Madu kelulut terbaik. Sebab nak dapat satu madu tu pun sebab apa tau, saya beritahu lah. Madu tualang saya rasa lebah dia besar. Besar. Kalau madu kelulut lebah dia halus. Nak kutip satu tu pun memakan masa dan orang kata kira khasiat dia tu special sikit. Nikmat Allah bagi tu memang lain lah. Dia boleh ambil macam bunga rumput kan, warna purple kan. Okey. Kan habis bunga dia tu kan. Dia ambil. Dia ambil. Sebab dia kecil dia boleh ambil. Kalau besar tak boleh ambil. Okey. So maksudnya harga kita dah jelaskan. Tapi kalau sesiapa nak lebih lanjut, boleh PM kami di Wira FM ataupun kami sendiri akan bagi kontak. Okay, Tuan, macam nak hubungi Tuan? Maksudnya search kat mana? Madu Lebah Kelulut Jaya Setia. Okey, penonton ataupun daripada penonton Wira FM mendapatkan produk kami di Shopee ataupun di Lazada lah. Shopee, Lazada, type saja Madu Lebah Kelulut Jaya Setia ataupun sabun Madu Lebah Kelulut Jaya Setia ataupun type saja Adilah Adi Enterprise. Adilah Adi Enterprise. So maksud type dia confirm dapat jumpa Tuan? Dan juga boleh hubungi saya lah. Di 012 904 5538 ataupun 017 250 9424 lah. Ataupun boleh dapatkan juga daripada ejen kami. Ejen kami yang sah lah, iaitu di area-area Bukit Jelutong, Shah Alam, Subang dan juga di Kampar lah, Perak. Dan juga kalau nak juga boleh datang ke kedai kami di kedai Madu Lebah Kelulut Jaya Setia. Kalau nak betul-betul rasa yang nikmat, keenakan yang betul-betul ori, air ladang, datang ke ladang kami. Kat Perak. Kena mana? Dan juga boleh dapatkan produk kami di lebih kurang ada 23 outlet. Di Lesomat. Lesomat. Lesomat di Malakal Mall, Segar Jaya, di Hadra Rizkin Nilai, di 9, di Mariamat Proporsional Kedah. Dan juga di Pemborong Minyak Lesung di Ibu Tebal. InsyaAllah kami akan peluang pasaran kami ni di Halal Village di Plaza Angsana Johor Bahru. InsyaAllah. Sebab ni dalam tempoh PKP ni kami tangguh dulu penghantaran produk. Maksudnya bertuah kepada mereka yang lihat segmen Bicara Usahawan pada orang kata Sabtu ni, mana akan direct terus kepada siapa orang kata founder, orang kata kira owner kepada madu ni. Sama kalau kita pergi semua mungkin kita nampak brand tu kan, tapi ni memang dah nampak. So kepada mereka yang nak jadi usahawan dengan cara jadi agent ataupun stokis atau ada kedai tapi tak tahu nak ambil supplier madu kat mana, boleh hubungi Tuan ataupun boleh tanya, boleh PM kita dekat letak kat komen pun boleh, nanti kami akan contact, kami akan kenalkan. So dekat sini last kita punya ni kita rasa boleh. mana kiranya
Ada sudu. Ada sini. Okey. Dan ini kayak tuan rasa yang bulan 9 dengan bulan 8. Nak tahu beza dia Okey. bulan. Maksudnya bulan 9 dengan 12 pun rasa lain Lain. Cuma saya tak buat. Okey. So saya ambil satu dulu lah. Boleh. Makan dengan kuali sekali. Dengan madu dia. Sedap. 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 Kalau makan yang ini dia akan rasa pedas. Sebab dia tak cukup. Nak cuba ke? Saya sedap dan manis. Rasa dia punya bawang dia bercampur dengan madu, dia rasa macam sedap lah. Kira macam dia combination yang perfect lah. Kita sering saya nak main gua. Kalau sakit gigi, kat usia apa? Makan bawang. Kalau 5 minit dia akan hilang. Memang khasiat dia memang seperti lah. Kira Masih. Yang bulan 8. bulan 8 Ini kena satu yang lain lah. Mana ni bulan 8? Bulan 8. Dia bagusnya lagi lama madu ke atau lagi baru ke macam mana patutnya? Saya kat sini saya lebih ke manis penyembah madu ni tahu. Madu ni macam-macam rasa macam warna dan mengikut musim. Okey. So ni bulan 8 dia macam lain sikit berbanding kalau Ni bulan 11. Baru okey. Maksudnya bulan 8 dia punya madu dia sikit. cerah sikit. Kalau bulan 11 lagi gelap. Gelap. Macam kicap. Sebab dia dah habis tempoh untuk musim bunga. Jadi Oh, Dia gelap ambil lagi bunga-bunga lain lah. kicap lah. okey. So lagi gelap lagi power, lagi khasiat. Okey. Maksudnya lagi, tapi kalau yang lagi lama lagi bagus lah macam tu. Ya. Dia masam sikit dan Sebab tu saya suruh Cik cuba sendiri. Rasa. kalau yang satu lagi yang ni bulan 11. 11. Kalau bulan 1 dia cerah macam ni. Sebab dia masa tu dia nak dekat-dekat musim bunga. Dia Rasa ambil bunga. dia akan rasa bunga lah. Bulan 11 ni rasa bunga sikit. Rasa Dah- lain Dah sikit. ada proses kan. Saya macam di Hulu Langat kami ada 6 sarang Okey. berdekatan dengan pokok jering. Okey. Kami pernah tuai bau madu tu bau jering. Memang bau jering yang kita makan. Tapi bila rasa tetap rasa madu lah. Rasa Okey. sama-sama ni cuma bau tu. Tapi tu kami tak jual pada customer, tahu customer tak suka kan. Tu macam exotic sikit lah. Tu makan sendiri je. Tapi kalau customer nak rasa, kami bagi je. Okey. Dan ni maklumat untuk semua pendengar. Nak tanam nak ada satu ladang pun kena tengok sekeliling. Ya betul. Tak boleh sembarangan pokok. Kan? Ya. Dia ada sumber dia. Ada Dan sumber dia. dia. Maksudnya kalau boleh banyakkan pokok bunga ke macam mana? Dia macam ladang kami di Sungai Siput tu di Kampung Jaya Setia. Dia memang kawasan kampung. Okey. Kawasan kampung kata untuk penerokaan tu belum lagi lah. Okey. Masih berkurangan. Masa sumber tu masih terjaga lagi. Okey. Tempat kami tu ada pokok buah pokok rambutan, Okey. ada pokok manggis, Okey. ada pokok belimbing, Okey. ada pokok durian, Okey. pokok kelapa. Okey. Tu semua sumber kelulut lah. Dan Okey. juga kita sekitar kampung sebab kelulut ni tengok pada spesies macam Itama, Okey. dia boleh terbang dalam jarak radius dalam 500 meter ke 1.5 kilometer. Radius boleh terbang. Dia akan keluar cari sumber makanan lepas subuh lah. Lepas subuh. Okey. Dalam pukul 7 pagi kita akan nampak dia bertebaran. Lepas tu dekat-dekat maghrib dia akan balik. Balik-balik. Time tu jangan kita dekat. Dia akan hurung kita. Okey, betul. Saya ada betul juga. Kenalan saya ada bagi tahu. Kalau contohlah kita daripada ladang kita dekat Perak tadi, Ya, contohlah. Jadi mesti nak buat kat Shah Alam. Maksudnya
saya nak pindah tu pun ikut masa, dia bukan sebarangan angkut. Ya, betul. Kalau kita ambil time waktu siang ataupun waktu tengah hari ke, kosong. Betul. Dia Sebab dia pergi kerja. waktu siang Ah. lebah ni akan cari makan. Akan cari makan. Kalau kita pindahkan sarang dia dalam waktu dia tengah cari makan, dia balik, Dia tak tahu, dia lupa. Dia tak jumpa. maknanya nanti koloni yang atau blok yang kita pindahkan dia tak aktif lah. Tak aktif. Betul, mana lebah tak nak datang balik lah. Lepas tu bila kita nak cari sarang ataupun nak cari lok yang baru, cari ada pembekal yang kita kenal. Yang kita kenal. Betul. Cari ambil dari mana. Okey, satu lagi lah, kalau boleh kita cari pembekal tu biar ada bekal daripada dia cari dari mana, bukan dia ambil daripada orang yang kita tak kenal. Okay. Dia tak nak nanti dia jadi isu-isu macam kita beli lok ataupun sarang yang dicuri. Dia curi. Okay. So cukup-cukup hangat, cukup baik. Memang peluang untuk hari Sabtu ni ramai yang biasa hari Sabtu adalah family time, orang kata masa bersama keluarga. So mungkin lepas ni untuk bahagian madu ni soalan masa dia hari Sabtu ni. So kepada ketua keluarga ataupun ahli keluarga yang nak membeli madu, jangan orang kata was lagi lah, jangan beragu. Beli je direct dengan madu lebah pelur dari serta. InsyaAllah. Memang confirm insyaAllah memang hasil dia dijaga, kualiti dia dan produk dia memang bagi saya agak menarik lah. So saya memang kaki madu, cumanya saya tak ada peluang nak berjumpa macam ni. Dan hari ni alhamdulillah saya jadi moderator, so memang cukup menarik lah. So okay, tu untuk segmen ini untuk hari ni sekian sajalah daripada saya Wira Musa. Okay, daripada Tuan ada apa kata-kata terakhir ke untuk usahawan ke ataupun kepada pendengar berkenaan dengan madu ke? Okay, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih lah kepada pihak Wira FM sudi menjemput kami daripada syarikat Adilah Hadiah Enterprise untuk berkongsi, untuk sharing ilmu tentang madu lebah kelulut lah. Mungkin ramai yang tidak tahu Adilah tu mana datang namanya. Kalau tengok tak sinonim dengan kami. Itulah. Saya pun tadi nak tanya juga. Adilah tu, datangnya daripada nama arwah anak kami, perempuan. Kami ada anak, kami ada 5 orang anak, 4 lelaki, seorang perempuan. Yang perempuan tu kembar lah, kembar sepasang. Tapi tak cukup panjang umurnya, dia jumpa ilahi, 2 hari sebab bersalin, meninggal lah. Nama dia Nur Syazwani Adilah. Tu kami nak kata nama tu bersama dengan kami, nak adik-beradik lagi ingat, kami wujudkan nama Adilah. Baik. Itulah. Dan 4 orang anak kami ni belajar di Tahfiz lah. Salah seorang tu dah habis, sambung lagi syahadah, dia belajar di pusat pengajian tahfiz Al-Quran lah, di Belangan. So untuk bagi motivasi kepada orang luar, kepada mereka yang melihat kita, mendengar kita, sekiranya ada penonton atau usahawan-usahawan yang belia yang ingin ceburi dalam bidang peternakan lebah kelulut ni, usahakanlah. Kalau kita dengar pandangan-pandangan negatif yang cuba nak menjatuhkan, kita tolak reti. Kita pandang ke hadapan. Hiraukan orang kata negatif tu. Sebab kami mula ni pun daripada bawah. Bawah sampai nak sekarang ni pun kata dugaan, cabaran memang kami hadapi lah. Tapi kami ketepikan semua. Kami pandang ke hadapan. Dan saya tadi sebelum kita sesi segmen ni, saya dapat kenal dengan Puan. Maksudnya kira Puan bagi saya agak cukup kagum di mana beliau share kepada saya berkenaan, kalau contohlah saya berminat betul nak jadi usahawan ladang, orang kata usahawan untuk lebah ni. Jadi beliau memberitahu kepada saya macam mana caranya dan saya rasa benda ni cukup terbaik dan saya berminat untuk mungkin lepas ni Puan kita akan buat satu kelas ke, kalau mereka yang nak berniaga madu macam mana, mereka nak usahakan macam mana supaya kita dapat membantu lagi usahawan belia, usahawan muda, orang kata belia muda ataupun usahawan luar yang mungkin kadang because of COVID tak ada isu pendapatan, tak ada orang kata tak ada semua pendapatan yang stabil. Dengan kenal Puan, dengan kenal Tuan, automatik memberi peluang dan memberi harapan untuk mereka ceburi diri dalam bidang madu. Sebenarnya madu ni memang cukup baik.
makanan sunnah yang orang kata patut kita amalkan. So sekian saja daripada saya. Kita bertambah sikit. Okey, bertambah lagi. Okey. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih lah kepada kedua bapa Okey. yang support kami, yang bagi sokongan moral, dan juga kepada saudara mara, kawan-kawan. Okey. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Pertanian lah, Okey. daerah Kuala Kangsar, Okey. yang tolong kami semasa kami nak mohon dana program Agronom Pemuda Okey. ataupun AKC itu Cik Mansur lah. Okey, Cik Mansur. Okey. Beliau telah bersara, Okey. dan juga kepada Cik Faizal, Okey. Jabatan Pertanian Daerah Sungai Siput, Okey. ataupun Jabatan Pertanian Sungai Siput, yang banyak membimbing kami, banyak memberi ilmu-ilmu, sharing, sampai kami boleh mohon MyGap. Okey. Dia banyak membantu kami. Oh, tahniah. membantu Alhamdulillah sangat, kami. Cik. Ya. Oh. Dan juga kepada Cik Khairul Bashar, Cik Khairul Bashar. Okey. tercetus menyebabkan saya muka saya. Dia Itulah. bakar dan juga pembangunan belia di Kementerian Pendidikan. Okey. Tahniah tuan, tahniah puan. Sampai tahap macam ni memang saya sebenarnya kagum. Saya nak membina satu ladang sebab saya dulu pun ada impian. Saya dulu tu saya bahagian madu ni pun sebenarnya saya dah cuba nak tahu juga. Tapi kata orang kadang kita tak jumpa mentor yang betul, kadang guru yang betul, pelajar yang betul. Tapi alhamdulillah hari ni saya ditemukan dengan tuan apa, memang saya cukup kagum. Satu benda yang bagi saya hebat, dan kita nak bangsa kita nak yang paling penting Melayu kita ni ada produk, dan yang pentingnya kita terus maju insyaAllah. Kalau boleh ekonomi kita lah yang orang kata kita membesarkan ekonomi. Dan ucapkan terima kasih lah kepada penduduk Kampung Jaya Setia, Okey. yang banyak kerjasama, banyak tolong kepada kami jauh ni. Okey. Dia ada banyak tolong, ada apa-apa yang berlaku dia akan tolong. Dan juga kami orang kata bangga dan juga ucap terima kasih kepada keluarga partner saya, itu Cikgu Kamarudin bin Wok. Dia pengurus ladang. Kami di sana lah. Dia kata sejak kami tubuhkan ladang tu sehingga sekarang, dia masih menguruskan dengan keadaan kakinya sakit apa semua, dia masih lagi. Kami cukup bangga lah. So memang bagi saya cukup terbaik. Syukur alhamdulillah sampai tak jadi kira. Memang saya puji lah kan. So sekian saja daripada kami, daripada segmen bicara usahawan, di mana kita panggil usahawan madu. So sebarang pertanyaan nanti boleh tinggal komen. Kalau nak tengok video pun boleh, insyaAllah kita akan kat YouTube, dan kita akan play 4 saluran, Facebook, Instagram dan juga YouTube. So sekian sajalah untuk segmen hari ini. Okay. Assalamualaikum, terima kasih.